Baik, bertemu kembali dalam Personal XY. Tadi saya ada gantung satu soalan dekat Puan Nur. Tapi sebelum kita berehat tadi, Aiman sebenarnya menangis tiba-tiba. Saya tak tanya kenapa Aiman tiba-tiba menangis. Rupanya Aiman adalah sangat sensitif. Saya difahamkan ada perkongsian kenapa Aiman begitu sensitif. Okey, sebenarnya untuk macam Aiman kan, kita tahu dia ada kekurangan, tapi sebenarnya dia memang faham apa yang kita bercakap, apa yang kita bercakap dengan dia bercakap dengan antara kita sendiri. Cuma dia tak boleh nak expresskan lah. So biasanya kalau macam contoh kalau kita marah kepada abang atau adik dia ataupun dia sendiri, dia akan bawa diri macam tu. Dia tak boleh tengok pun. Merajuk juga. Merajuk juga. Dia ada perasaan nangis apa semua tu memang biasalah. Perasaan empati tu dekat orang. Macam tu. Buat ilmu baru untuk kita. Kita pun baru tahu sebenarnya. Betul. Baik, kembali kepada persoalan yang berkenaan dengan stigma dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kalau ada anak yang kelainan upaya ini, mereka tak hantar ke sekolah dan sebagainya. Macam-macam orang cakap sebagainya. Tapi saya lihat kepada Aiman sekarang 6 tahun depan darjah 1 dan sebagainya. Macam mana Puan lah, selalunya ibu lah yang akan bekerja keras untuk memastikan anak ini berjaya macam orang lain. Macam saya cakap tadi lah, sebab dia pun seperti anak-anak normal yang lain juga yang kita train sama, dan dia perlukan pendidikan yang sama, layanan yang sama dan juga perhatian yang sama daripada kita. So benda tu kami memang terapkan untuk semua anak-anak kami. Tak ada beza awak special ke tak special ke, tak ada. Semua sama. So daripada situ saya nampak sebenarnya anak-anak istimewa ni dia tak menyusahkan kita pun. Mungkin ada orang cakap susah bila lahirkan anak istimewa, dia tak tahu nak independen semua. Tapi bila kita mendidik dengan cara yang sama dengan yang lain, secara tak langsung sebenarnya dia boleh seperti kanak-kanak normal yang lain di luar sana. Tapi betul lah juga sebenarnya bila kita dekat luar negara pun, even dekat Malaysia, ramai yang berjaya sebenarnya walaupun mereka dilahirkan sebagai anak istimewa. Tapi saya tertarik juga tadi berkenaan dengan sokongan kan, yang macam Encik Syaiful ada cakap, Puan Ain pun ada sebutkan, kalau orang sekeliling, orang di luar yang tak faham dengan keadaan Aiman, sebagai contoh, bawa dia keluar, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang dia tidak selesa dan dia tantrum dekat situ. Macam mana? Perlu ke explain dengan orang luar yang beliau ni bagaimana dan macam mana? Pada saya, okey, satu benda ni kalau memang orang yang tak tahu akan rasa macam pelik atau rasa macam tak selesa dengan perangai dia macam tu. So sebagai ibu bapa, dia tak perlu kita je explain, kita cuma bagi tahu anak saya ada masalah sikit, anak saya istimewa, dan back to basic balik. Dan benda ni saya tambah balik apa Sri cakap tadi, sokongan daripada orang terdekat dengan kita, macam keluarga. Itu sangat penting. Sebab apa? Sebelum kita pandang sokongan daripada masyarakat luar, kita kena tahu sokongan pada diri kita sendiri dulu. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalaulah ada ibu bapa yang mempunyai anak sindrom, mungkinlah baru melahirkan dan sebagainya, apa sebenarnya mereka perlu tahu dari segi ketidakselesaan mereka, apa yang mereka perlu bersedia sebagai ibu bapa? Okey, dari segi mental dan fizikal, sebenarnya benda ni dia datang secara tiba-tiba. Dia tidak boleh kita ada pembelajaran, kita study. Sebab apa? Anak tu sendiri ni semua berbeza-beza. Ada yang jenis emosional, macam Aiman jadi emosional, ada yang lebih hyperaktif. Cuma benda tu kita kena melalui sendiri pengalaman tu. Cuma kita boleh belajar macam mana cara untuk kita adapt perangai mereka ni. Tu tengok Aiman bermain Lego ke apa tu. Itu memang mainan dia lah tu. Itu antara mainan dia dan sesi pembelajaran dia di sekolah untuk susun cube. So apa yang dia ajar di sekolah, terapi di sekolah, kami buat balik di rumah. Untuk meneruskan. Betul. Sebab Aiman suka benda-benda yang fizikal. Ni contoh, dia tengok TV, dia menari. Dia akan buat apa yang TV buat sebiji, dia akan follow. Kadang-kadang dia tengok, dia ingat. Samalah kita. Abang suka menari juga, Aiman? Ya boleh. Abang ni pada abang ke? Abang. Abang juga. Okey, macam Puan Ain sendiri kan bila berada di rumah jaga anak. Semua anak pun ada dengan Puan Ain. Betul. Jadi apa perhatian khusus yang perlu diberikan kepada Aiman ini sebab dia anak istimewa? Mungkin dari segi tindakan dia lah, sebab macam kami cakap tadi, dia bila bergabung dengan adik tu akan ada sesuatu yang istimewa dia buat. Jadi kat situ yang kita kena lebih perhatian lah. Sebab
yang lain-lain saya nampak sama je. Dia boleh main macam abang dengan adik dia. Dia boleh berinteraksi dengan siapa-siapa pun. Tapi dari segi connection bila dia bergabung tu yang kita kena lebih perhatian lah, sebab kadang-kadang takut berbahaya kan. Sebab kadang dia pernah main sabun, tuang satu botol. So benda tu normal. Tapi pada kita agak bahaya lah. Ibu tak jadi singa lah. Cuma saya tambah Singa yang comel. saya tambah sikit. Aiman seorang yang berdikari sebenarnya. Oh, contohnya? Yes. Contohnya kalau dia nak makan, dia akan ambil pinggan. Ada punya sign dia. Dia nak minum, dia akan ambil cawan. So dia kalau dia nak mandi, dia buka baju. Dia sebenarnya dia pandai berdikari sendiri. Cuma dia tak boleh nak bercakap, cuma dia Betul. tunjukkan daripada segi perbuatannya. Ya, Tapi bila betul. kita bercakap berkenaan dengan menjaga anak-anak istimewa, yang kita pasti anak istimewa ataupun anak yang normal juga, masing-masing kita ibu bapa mesti ada rasa penat, rasa lelah ada kalanya kan. Bagaimana sebagai ibu bapa nak mencari me time tu untuk hubungan suami isteri juga ni? Biasa kita me-time kita adalah bersama dengan mereka juga sebenarnya. Sebab bila pada saya lah sebagai ibu, bila kita selalu bergaul dengan anak-anak, so secara tak langsung diorang rasa kita punya kasih sayang. So diorang wujudkan perasaan yang harmoni dekat rumah, positif semua. Dalam masa yang sama, pembelajaran tu pun ada di samping itulah harmoni tu. Bila jadi ibu bapa ni, perbualan tu memang akan berkisar berkenaan dengan anak-anak selalunya. So, kalau kita tengok Aiman ni, kalau saya lihat dia macam di dunia dia sendiri dan sebagainya. Kita tahu Aiman ni boleh berinteraksi dari segi bercakap. Kalau kita tanya, tadi saya bermain dengan dia sebelum siaran, dia boleh bercakap okey apa semua, atau ada perkataan-perkataan khusus yang saya perlu belajar juga. Dia ada beberapa, dia lebih kepada yang desain untuk apa yang dia mahukan. Contoh kalau dia makan, dia tak sebut makan, dia sebut ak. Tapi dia tunjuk mulut ak. So ada beberapa sen-sen yang lain lah. Kalau kata dia buang air besar, dia tunjukkan saja di pampers dia. Sebab apa? Sebab Aiman ni dia faham apa yang kita bercakap. Cuma kita je kurang faham apa yang dia cakap. Cuma ada beberapa perkataan kalau kata kita dengar betul-betul, kita akan faham. Selalu ibu bapa akan memahami lah. Aiman, kita nak bercakap dengan Aiman sikit lah. Aiman. Oh, Aiman. Dia malu sikit tadi. Aiman okey sebenarnya. Okey, Aiman. Cuba nyanyi. Aiman suka nyanyi kan? Cuba nyanyi. Hello. Kam berdiri dekat aunty kan? Aunty, kakak lah kakak. Neni. Okay, nyanyi. Okey. Aiman suka lagu apa? Cuba nyanyi. Hello. Cuba nyanyi. Boleh. Okey, dia? apa tu? Dia cakap tu. Boleh. 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 Okey. Okey, lagu apa? Lagu apa? Didi. Lagu apa dia tahu? Didi Selalu. Oh, lagu Didi lah ni. Cocomelon je lagu. Didi and Friends. Okey, cepat. Didi and Friends. Macam mana lagu dia? Abang pun tahu kan abang nyanyi kan? Abang. Okey, kalau kita macam Puan cakap, dia kanak-kanak ni kadang-kadang suka kepada peranti atau gadget. Tapi kalau Aiman sendiri bagaimana? Sebab saya tengok tadi dia tengok TV dan sebab saya tak nampak lagi satu sisi yang dia bermain dengan handphone macam anak-anak yang kebiasaannya. Ada. Aiman dia suka juga dengan handphone. Cuma dia handphone dia lebih kepada saluran YouTube saja. Untuk dia tengok dia punya channel, dan channel kegemaran dia adalah Cocomelon. Dan super simple punya channel lah. Sebab kat situ super simple kan dia ada menyanyi dan menari. So memang itu adalah channel kegemaran dia lah. So tak ada lah. Cuma dia tak ada main game, dia tak ada, dia cuma hanya tengok pada saluran YouTube saja. Saluran YouTube juga penting juga untuk perkembangan otak mereka. Kanak-kanak. Macam sekarang ni kan, apa yang Aiman sedang lakukan ni, adakah beliau tengah berimajinasi ke bagaimana? Saya cuba untuk faham. Betul. Dia sebenarnya kalau ikutkan ni, dia tengah bermain seorang diri dan dia akan bunyikan. Nampak? Dia ada bunyi tertentu yang dia seorang dia faham bunyi tu. Saya rasa dia main kereta tu. Dia ingat kereta. Dan Aiman ni sebenarnya daripada segi permainan, dia seorang sebenarnya kita boleh kata macam OCD sikit. Contohnya kalau dia susun kereta semua kena susun teratur cantik. Kalau belah depan. Saya pernah uji bila kereta dia, saya pusing kereta tu, dia marah. Kereta kat susun depan. Dan di rumah dia ada box-box tertentu, dia akan asingkan mainan-mainan dia. So itu nampak keistimewaan dia lah berbanding dengan yang lain. Saya pun pandai je dia main kereta. Macam saya ada anak pula. Tak apa, Hafiz practice maths perfect. Okey, kita cakap tadi berkenaan dengan sokongan juga kan dekat Malaysia ni. Kalau dekat luar negara kita tak perlu ceritalah sebab kita tahu banyak kumpulan sokongan. Macam dekat Malaysia sendiri, kumpulan sokongan yang ada di Malaysia, bagaimana dengan Puan Ain dan juga Encik
Saiful, adakah memasuki mana-mana kumpulan sokongan? Okey, macam cakap, pertama sokongan keluarga terdekat paling penting sekali dan kami alhamdulillah dua pihak bagi sokongan. Yang kedua, kita ada Persatuan Down Syndrome di Malaysia, ada Jalan U-Turn. Kalau kata yang jauh di luar kawasan, kita ada grup Facebook di Bunga-Bunga Syurga. Bunga Syurga itu semua menghimpunkan keluarga-keluarga yang memiliki anak Down Syndrome. Banyak ibu bapa yang experience, yang baru, kita share masalah dekat situ. Just kita berkongsi. Benda ni pada saya jangan malu. Jangan malu dengan orang bagi tahu kita ada anak Down Syndrome. Memang tempoh permulaan tu dia agak sikit tertekan. Tetapi bila dia dah biasa benda, you akan rasa macam satu anugerah yang terindah sebenarnya. Itu anugerah dia. yang terindah itu. Dan sekarang usianya 6 tahun, tahun depan 7 tahun. Kita tahu kalau anak dah masuk 7 tahun ni, semua ibu bapa sibuk nak hantar anak masuk sekolah sebagainya. Untuk perancangan Aiman, what's next ataupun apa seterusnya peranan Cik Syaiful dan juga ibunya untuk anak ke sekolah? Saya rasa kalau masuk ke usia 7 tahun, skala pendidikan itu lebih luas. Lebih Bagaimana? luas. Okey, kita just follow apa yang telah ditetapkan lah. Maksudnya kita daripada seawal dia dilahirkan, kita dah dapat untuk perkembangan dia daripada profesor dia, daripada Persatuan Down Syndrome dia, dah cadangkan apa yang perlu kita buat. So sehingga umur 7 tahun sekiranya diterima masuk di sekolah PPKI, so kita hantar dia macam biasa. Cuma kita akan tambah untuk lebih kepada minat dia. Macam kata dia minat muzik, kita akan masukkan dia kelas muzik. Untuk kita kena tahu dekat mana minat dia sendiri. Ikut rentak perkembangan. Betul, kena ikut rentak dia. Sebab dia tak sama dengan anak lain. Kita tak boleh nak manage dia ni nak kena ke arah sini. Tak, kita kena follow je apa yang Tapi kalau macam untuk ibu bapa di luar sana yang mungkin juga mempunyai anak istimewa, tak kisahlah mungkin Down syndrome ataupun autism dan sebagainya, apa perkara yang perlu kita sebagai masyarakat ni faham dan juga untuk membuatkan kita selesa untuk bercakap berkenaan dengan ketidakupayaan ini sendiri? Okey, benda ni berbalik kepada kita kekuatan mental dan fizikal kita lah. Jangan rasa down bila kita menerima anak istimewa. Percayalah satu anak ni adalah satu anugerah. Di sebalik anugerah ini pasti ada rahmat yang lain. Okey, jadi untuk penerimaan orang lain kita cuma kongsikan. Sekiranya sebab saya faham ada beberapa anak-anak Down syndrome atau autism yang lain mungkin dia mereka tantrum di hadapan orang yang ibu bapa pun rasa malu, rasa putus takut asa. nak bawa keluar, putus asa. So benda tu anggaplah itulah dugaan dalam kita membesarkan anak istimewa ini. Itu dia antara kehebatan yang dikongsikan oleh mereka berdua. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Syaiful dan juga Puan Nur Ain atas perkongsian. Orang kata kasih ibu membawa ke syurga kasih ayah sepanjang masa. Inilah contoh yang ada depan mata kita. Terima kasih sekali lagi dan juga Aiman, kita akan menari kejap lagi. Tapi anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Pesona SOI. Pesona